Salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan satu projek DIY untuk keselamatan speaker. Okey, nama dia speaker start delay. Okey, kenapa dia dipanggil speaker start delay? Okey, saya ceritakan sedikit berkaitan dengan amplifier. Kalau anda ada amplifier di rumah, bila anda hidupkan switch, speaker tidak mengeluarkan suara pada mulanya, dan kita kena tunggu selepas beberapa saat. Lepas tu kita akan dengar bunyi relay dihidupkan, bunyi tag. Lepas bunyi tag, barulah speaker mengeluarkan suara. Okay, so itu sebenarnya ialah speaker start delay. Okay, tujuan dia ialah untuk menjaga keselamatan speaker. Okey, yang saya cerita itu amplifier di rumah. Kalau amplifier di dalam kereta tu, biasanya dia tidak dilengkapi dengan speaker start delay. Okey, jika anda perasan, katakan anda ada pasang amplifier di dalam kereta anda, sewaktu anda menghidupkan switch kereta anda akan dengar bunyi pop pada speaker anda. Okey, so bunyi itu dihasilkan adalah disebabkan oleh rush current. Okey, ketika kita hidupkan kunci, current akan masuk ke dalam amplifier dan seterusnya amplifier akan berhubung dengan speaker. So rush current tu kadang-kadang boleh merosakkan speaker. Jadi untuk mengelakkan bunyi pop itu daripada kedengaran serta boleh merosakkan speaker, kita perlu ada speaker start delay. Tujuan dia ialah untuk melambatkan speaker dihidupkan. Okey, maksud dia macam ni. Bila kita buka kunci kereta, elektrik dah masuk ke dalam amplifier, namun speaker tidak dihidupkan. Okey, lepas elektrik dah stabil, barulah speaker dihidupkan. Jadi kita tidak akan kedengaran bunyi pop pada speaker. Dan kadang-kadang kalau arus terlampau tinggi yang masuk ke dalam speaker, bunyi pop tu boleh merosakkan speaker. Okey, jadi kita perlukan speaker start delay. Dan apa yang komponen kita perlukan ialah kita guna relay. Dan benda yang kawal relay tu kita guna transistor. Okey, so hari ini saya nak tunjukkan kepada anda cara-cara dia. So apa yang kita perlukan ialah relay. Okey, benda yang pertama kita perlu ada relay. Okey, so relay biasanya ada sekurang-kurangnya 4 terminal lah. Okey, 2 untuk coil. Okey, katakan coil di sini ya. Ini coil dia. Ini coil, dan sebelah lagi dia ada switch. Okey, katakan macam ni. So ini dari amplifier, from M, dan yang ini ke speaker, to speaker. Okey, so relay ini akan menghidupkan ataupun memadamkan switch ni. So maksudnya wire dari amplifier berhenti di sini. Kalau relay ni dihidupkan, barulah speaker mengeluarkan suara. Okey, so komponen lain yang diperlukan ialah, biasanya kalau kita ada relay, kita perlu sambungkan sebiji diode. Okey, secara selari untuk mengelakkan back current. Okay, back current pun boleh merosakkan komponen lain. So katakan saya pasangkan sebiji di sini diode, dan ini terpulang kepada relay anda. Kalau relay anda 12 volt, anda boleh pasang diode 12 volt. Kalau relay anda 24 volt, anda pasang diode 24 ataupun Zener diode. Okey, ada yang guna diode biasa. Jadi saya lebih suka guna signal diode, iaitu IN
IN4148. Okay, so saya biasa guna IN4148 sebab reverse voltage dia tinggi. Kalau tak silap saya 75 volt. So maksudnya relay 12 volt pun boleh pakai, relay 48 volt pun boleh pakai. Okay. So lepas tu kita perlu sambungkan sebiji transistor. Okay, transistor di sini ya. Saya guna NPN transistor BC546 Ini jenis NPN Okay. So lepas tu sini kita bekalkan terus bekalan negatif. Okay. Bekalan positif kita sambung terus di sini. Lepas tu kita kena kawal transistor ni. So terminal base biasanya saya guna 2.2 kilo ohm. Okay. Tak boleh tinggi kalau tinggi nanti transistor rosak Lepas tu dari positif saya kurangkan arus, saya sambungkan 39 kilo ohm. Okay. Dan di sini saya sambungkan sebiji kapasitor. Ini kapasitor saya guna 220 microfarad. Okay. Voltan dia terpulang. Kalau anda masukkan kalau relay anda 12 volt, anda guna 12 volt, so anda boleh guna 16 volt kapasitor. Kalau anda punya relay 24 volt, so voltan yang kita supply pun 24 volt. Jadi kita kena guna 35 volt kapasitor. Boleh guna 25 tapi mungkin kurang tahan kita guna tinggi sedikit So kapasitor ni fungsi dia ialah untuk mengawal transistor ni. So komponen yang kita perlu ialah satu relay, dua diode, tiga transistor, empat 2 biji resistor ataupun perintang, dan yang kelima sebiji kapasitor. Okay. So dia punya skematik lebih kurang macam ni. So bagaimana dia berfungsi? Okay. Bila kita bekalkan arus elektrik, katakan saya guna relay 12 volt, saya masukkan 12 volt di sini. So apa yang berlaku? Negatif akan terus sampai kepada relay, namun positif tidak sampai relay. Nampak sini? Ini diode untuk kawal coil dia. So tiada kaitan besar di sini. Dia cuma untuk keselamatan saja. Okay. So positif dia tak boleh sampai terus. Jadi relay ni tidak on. So kita perlu trigger transistor ni supaya dia dihidupkan dan elektrik akan mengalir kepada relay. Lepas tu barulah relay ini akan dihidupkan. So apa yang berlaku di sini ialah arus positif akan masuk melalui 39 kilo ohm ni, dan dia sangat kecil. So apa yang berlaku ketika dia baru masuk, kapasitor ni kosong, tidak ada charge. So dia akan charge kapasitor ni dari kosong sehinggalah mungkin dalam 10 ataupun mungkin mencecah 12 volt. Okay. So arus elektrik yang masuk kepada base ni juga sedikit. So dia perlukan masa untuk charge ni. Bila charge dah cukup, barulah transistor ini dihidupkan. Bila transistor dihidupkan, barulah elektrik sampai kepada relay ni dan switch akan dihidupkan. Lepas dihidupkan, barulah amplifier ataupun bahagian speaker amplifier anda mengeluarkan bunyi. Okay. So ini skematik dia, dan saya telah buat. Okay. Ini telah saya buat terlebih awal, dan untuk menjimatkan masa, saya terangkan kepada anda. Okay. Ini relay, ini transistor BC546,
Ini kapasitor 220 microfarad. Relay ni 12 volt lah, so saya guna 16 volt. Dan ini diode keselamatan iaitu IN4148 dan ada 2 biji perintang di sini ya. Okey. So saya terangkan cara buat dia. Mula-mula anda cari sebiji relay 12 volt boleh, 24 volt pun boleh, kalau ada 48 pun boleh Okey. So benda pertama yang anda perlu pasang ialah diode keselamatan. Okey, pasang merentasi coil dia ataupun gegelong dia. Dan anda kena lihat di sini yang ada warna hitam tu, itu ialah katot, dan itu akan disambung kepada bahagian positif. Yang tidak ada warna hitam tu ialah negatif. Okey, pertama pasangkan ni. Dan yang kedua, pasangkan transistor. Okey, transistor dia ada 3 terminal. Nampak sini 1 2 3. Okey. So dia biasanya collector, base, emitter untuk BC546 So emitter sambung terus kepada bahagian positif ni positif ataupun bahagian katot diode ni sambung terus. Dan bahagian base ataupun terminal base dan terminal collector anda sambungkan perintang. Base, okey, ni base sambungkan 2.2 kilo ohm. Ini 2.2 kilo ohm dan collector sambungkan 39 kilo ohm. Lepas tu kedua-dua perintang tu disambung bersama kepada bahagian positif kapasitor dan negatif kapasitor sambung kepada bahagian negatif relay ni. Okey. So itu saja cara dia. Jadi yang ni sudah saya buat Okey. Saya keluarkan dulu supaya gambar terang Okey. So sekarang saya nak tunjukkan kepada anda bagaimana dia berfungsi Okey. So ini relay, coil dia di sini, betul? Yang ni switch dia. So saya sambungkan multimeter di switch. Kalau dia bersentuh ada keterusan maksudnya kalau relay ni dihidupkan, bunyi buzzer akan kedengaran. Okey. So sekarang relay belum dihidupkan. Tidak ada bunyi buzzer, betul? Okey. Ini supply 12 volt saya. Negatif di sini Okey. Ini negatif dia. Saya sambung di sini. Okey. Ini bahagian negatif Okey, sekejap belum lekat lagi. Okey. Ini negatif. Kalau saya sambungkan positif terus kepada relay, dia terus ada keterusan. Saya cuba Okey, boleh dengar? Dia terus ada keterusan. Okey. So kalau kita lihat dari diagram ni tadi okey. So kita kena masukkan positif pada bahagian collector transistor. Betul? So collector ini emitter, ini base, ini collector Okey. Kalau saya sambung terus kepada relay, dia terus menghidupkan relay ni, betul? So sekarang saya sambungkan kepada collector transistor Anda boleh lihat dia akan dihidupkan selepas beberapa saat. Okey. 1 2 3. Okey. Lepas kira-kira 3 saat saya rasa. Saya ulangi. Okey, bila saya putuskan bekalan, dia terus padam Saya ulangi Saya sambung. 1001, 1002. Lebih kurang 2 saat. Okey. Nampak tu? Kalau sambung terus, dia terus ada keterusan. Kalau sambung melalui transistor, dia akan delay beberapa saat Okey, boleh dengar? Saya putuskan bekalan, saya sambung Okey. Dia perlukan beberapa saat. Okey. So anda boleh guna ni pasang pada amplifier kereta anda supaya speaker anda tidak mudah rosak.
Okay, so benda ini anda boleh ubah suai sedikit. Kalau anda nak relay tu ataupun masa yang diperlukan untuk menghidupkan relay itu dipanjangkan, anda bolehlah gantikan kapasitor ni dengan nilai yang lebih tinggi. Okey, sini saya guna 220. Okey, kalau anda nak dia lambat lagi, mungkin boleh guna 330. Okey, kalau anda nak cepat lagi, anda guna 100. Okey, jadi saya cadangkan kalau nak guna dia untuk keselamatan 220, 330 saya rasa dah cukup lah. Kalau 2-3 saat lepas tu barulah relay tu dihidupkan, sudah memadai. Sebab rush current biasanya ketika kita hidupkan kunci kereta, lepas tu dia akan stable. Jadi setelah saya cuba, saya dapati 220 tu dia perlukan kira-kira 3 saat untuk menghidupkan relay. Jadi dia dikira telah selamat untuk mengelak speaker kereta anda daripada mudah rosak. Okey, boleh? Selamat mencuba.